Okey geng, dalam channel ni kita dah review banyak impact wrench dan salah satu soalan yang selalu saya dapat ialah impact wrench mana yang sesuai. Jadi episod kali ini kita akan kupaskan tips untuk memilih impact wrench. Jom saksikan. Okey geng, Assalamualaikum. Selamat datang channel saya. So hari ni kita akan tengok tips macam mana kita nak pilih impact wrench. Jadi kalau anda tengah fikir nak pilih impact wrench yang mana ini adalah video untuk anda. Dalam channel ni kita dah review macam-macam jenis impact wrench. Jadi antara semua impact wrench yang kita dah review ni ada perbezaan harga, ada perbezaan kuasa. Kadang-kadang tu kita fikir perlu ke kita nak beli yang paling mahal untuk kerja-kerja DIY dekat rumah je. Jadi video ni saya akan cuba jawab persoalan yang selalu saya dapat mengenai impact wrench. Antara soalan yang selalu saya terima boleh tak nak buka tai kereta pakai impact wrench ni Sebelum tu saya kena terangkan dulu ada banyak faktor yang mempengaruhi situasi tu Satu, mungkin keadaan uli nut atau bolt tu yang kotor ataupun karat, mungkin berpasir, itu pun mempengaruhi bila kita nak buka nut tu nanti. Bila dalam keadaan macam tu selalunya memang agak bahaya kalau kita forcekan dia untuk buka Jadi bila kita pakai impact wrench yang kuat sangat, ada kemungkinan akan merosakkan bolt tu nanti, dan bolt tu nanti mungkin boleh patah Ini berdasarkan daripada pengalaman saya sendiri, bolt tayar kereta saya patah. Lagi satu faktor ialah bila kita hantar kereta kita dekat bengkel tayar kadang-kadang bengkel tayar tu dia mengetatkan menggunakan air gun yang kuasanya boleh mencecah 1000 Nm. Biasanya tanda-tandanya ialah bila tayar pancit kita nak buka tayar tu, kita kena henjak spana tu. Itu adalah kuasa mengetat yang sangat melebihi daripada torque specification daripada kilang dan mempunyai risiko bahaya untuk merosakkan nut dan bolt tu nanti. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku lain kali bila dekat bengkel, kita kena ingatkan pomen supaya mengetatkan tayar mengikut spesifikasi yang sepatutnya. Tayar kereta hanya memerlukan 110 Nm hingga 150 Nm saja, dan kebanyakan internal parts kereta, drive shaft ke, hanya memerlukan 300 Nm sahaja. Sebagai contoh kalau kita ketatkan 150 Nm, untuk melonggarkannya kita tidak memerlukan 150 Nm juga kita sepatutnya memerlukan lagi rendah daripada itu. Akan tetapi memang ada kes-kes yang very well known memang semua orang pun tahu, macam Honda punya crankshaft pulley. Memang benda ni bukan kita je yang ada problem, memang satu dunia ada masalah untuk buka Honda punya crankshaft pulley. Bolt socket. Now this is a half-inch drive impact socket that's specifically designed for removing Honda crank bolts. And if you've ever had to deal with one before, you know exactly what I'm talking about. Many times a cordless or even pneumatic impact wrench cannot even budge them, and you're stuck doing it by hand. Kalau kita tengok dalam YouTube, ada pelbagai cara yang diorang buat untuk menyenangkan kita untuk membuka nut Honda punya crankshaft pulley Untuk Honda punya crankshaft pulley tu, memang biasanya cordless impact wrench harga kayangan pun susah nak buka Air gun pun kadang-kadang susah nak buka. Diorang memerlukan soket yang khas untuk buka Honda punya crankshaft pulley. Kita tak boleh samakan antara cordless impact wrench dengan air gun Dua-duanya sangat berbeza dan berada di kelas yang berbeza. Jadi kita tak boleh samakan dua-dua tu. Jadi bila kita nak pilih impact wrench yang mana yang kita nak pakai, antara benda yang kita nak fikir ialah kita nak guna untuk apa. Adakah untuk just nak buka tayar sekali-sekala dekat rumah, ataupun standby dalam kereta bila tayar pancit, ataupun kita ada fikir untuk nak buat mini bengkel di rumah, mungkin tukar suspension kereta jiran Jadi itu mempengaruhi pilihan yang kita nak buat pada impact wrench ni nanti. Untuk kegunaan DIY dekat rumah yang bawah daripada 400 Nm pun dah cukup dah untuk kita buka tayar dan sebagainya. Ianya compact dan biasanya harganya lebih murah. Contohnya, macam hari tu kita ada buat impact wrench battle antara 4 impact wrench ni. 4 impact wrench ni adalah sesuai untuk kegunaan DIY dekat rumah dan harganya bawah daripada RM250. Tapi ada satu komen saya nak buat untuk Bossman Bossman BIW 919 ni yang ni model yang saya pakai ni dulu adalah limited. Jadi agaknya bila ada banyak permintaan pihak Bossman agaknya dia mengeluarkan lagi BIW 919 ni dengan harga yang lebih tinggi, tapi kemungkinan besar kilang dia dah bertukar Jadi saya tak dapat beri jaminan yang resultnya akan sama macam masa saya review dulu.
Untuk keempat-empat ni, function dia lebih kurang sama Dia ada forward high, forward low, dan dia ada reverse dan reverse auto stop. Kalau katakanlah kita ada bajet lebih sikit, jadi kita boleh pilih antara dua ni, BLE 18B daripada BOCCS ni ataupun Akaido AKM 500BL. Dua-dua ni melebihi daripada 500 Nm dan saiznya masih lagi compact. Berbeza dengan yang empat tadi bila harga dia dah naik sikit function dia pun bertambah Macam Akaido, dia mempunyai 3 forward speed dan 3 torque setting yang berbeza. Jadi dengan satu impact range kita boleh kontrol kuasa dia. Sama juga dengan BLE 18B yang model ni ada 4 speed forward dan 4 speed reverse serta reverse auto stop juga Dia juga compatible dengan bateri Bosch. Jadi kalau kita dah memang ada bateri Bosch, memang sesuai beli benda ni. Jadi itulah perbezaannya antara yang murah dan yang mahal Yang mahal ada lebih fungsi dan spesifikasi. Kalau kita nak yang berkuasa tinggi pula, ada yang BOCCS BL600A dan kilat KID 006. Dua-dua ni kita dah test dah. Kuasa dia melebihi 700 Nm. Mengikut spesifikasi dua-dua ni lebih kurang sama, tapi harganya jauh berbeza Yang ni dalam 700 lebih dan yang ni nak dekat RM300 Jadi kita boleh fitkan yang mana satu yang ikut bajet kita. Untuk kegunaan rumah, ini dah overkill sikit Dua-dua ni sebenarnya memang dah terlampau kuat untuk kegunaan DIY di rumah. Tapi kalau kita pandai kontrol dia, ianya boleh memudahkan lagi kerja. Walaupun dua-dua ni speknya nak dekat sama tapi BOCCS ni harga lagi mahal Dia memang ada function yang lebih lagi. Dia mempunyai 4 speed forward, 4 speed reverse dan reverse auto stop dan setiap speed dia tu mempunyai torque setting yang berbeza. Berbeza pula dengan kilat KID 006 ni. Kita kena expect kualitinya setanding dengan harganya. Jadi kena hati-hatilah bila buat untuk kerja-kerja heavy duty. Kalau kita push sangat nanti takut internal parts-nya haus cepat Maklumlah, kita kena ingat jika barang tu lebih murah, ianya akan menggunakan material murah untuk mengurangkan kos pengeluaran. Kemudian, ada lagi satu faktor yang kita boleh ambil kira Contohnya, bateri. Jadi kalau kita dah memang ada bateri, macam contohnya Makita Style Connector. Kalau kita ada Makita Style Connector punya bateri dekat rumah lebih logical kalau kita beli impact range bateri platform yang sama Contohnya macam yang empat-empat ni lah, Kilat, Top Shack, Bossman, semuanya menggunakan platform bateri Makita Style Connector juga. Jadi kita boleh tukar-tukarkan bateri tu nanti dengan tools kita yang lain. Lagi satu benda pasal bateri rupa-rupanya kilat KID 006 bateri dia adalah compatible dengan yang Shanda. Dua-dua menggunakan bateri konektor yang sama. Jadi kalau katakanlah kita nak pakai satu yang besar dan satu yang kecil, kita boleh beli KID 006 dan impact range Shanda. Bila dua-dua boleh share bateri, kita mempunyai kuasa dan saiz yang sesuai untuk tugas kita nanti. Sama juga macam BOCCS. Jadi dua-dua ni menggunakan bateri Bosch. Kalau kita ada bateri Bosch dekat rumah, lagi logik kalau kita beli benda ni lah. Setiap pembelian mesti berpandukan kegunaan. Jadi itu adalah poin yang paling penting yang kita kena ingat. Untuk situasi saya akan pilih Akaido AKM 500BL. Saya dah memang ada bateri platform Akaido dan kuasanya cukup untuk kerja-kerja DIY di rumah. Saiznya compact, jadi senang saya nak simpan dalam rumah. Selain daripada Akaido AKM 500BL ni, saya juga ada option untuk pilih kilat KID 006 dan impact range Shanda ni. Dua-dua ni menggunakan bateri platform yang sama dan kalau kita bandingkan, harga untuk kedua-dua ni nak dekat sama dengan Akaido AKM 500BL. Kalau saya ambil kombinasi kilat dan Shanda ni, kita akan ada satu impact range yang kecil dan satu lagi yang besar. Jadi yang satu ni kita boleh buat untuk kerja biasa-biasa je, dan bila kita dah tak boleh buka bolt tu, kita boleh keluarkan yang KID 006 ni pula. Tapi kalau kita ni mekanik atau memang mencari makan menggunakan tools ni, saya akan invest untuk beli BOCCS. BOCCS mempunyai line up yang penuh daripada 400 Nm sampailah ke 1000 lebih Nm. Jadi kalau saya dah ada dua ni, yang 400 Nm dan 700 Nm, saya ada option untuk beli atau upgrade impact range yang 1000 Nm pula. Setiap tools ni dia ada kegunaannya masing-masing dan cara penggunaan kita pun sangat penting. Saya akan sertakan link untuk semua review-review yang saya buat sebelum ni, termasuk dengan impact range battle hari tu. Jadi kalau anda dah tengok dah semua yang ada sekarang ni dan rasa yang mana satu yang sesuai untuk anda, boleh tengok review tu nanti. Prinsip saya memang mudah. Tools adalah untuk memudahkan kerja. Fikir dulu sebelum beli, tengok apa keperluan yang korang perlukan.
Selepas ni, saya ada lagi satu impact wrench yang saya nak review. Benda ni bukannya berkuasa besar, tapi function dia sangat menarik. Jadi, kalau tak nak ketinggalan, follow FB saya, Hito DIY. Subscribe channel saya di YouTube. Kita jumpa lain kali. Okay, bye.